Saya melihat perkembangan pilihan raya kecil kali ini berlangsung baik dari sisi pengundinya nampak menerima kehadiran petugas dengan baik. Cumanya banyak isu yang berbangkit berkaitan dengan timbul beberapa salah faham antara sengaja dengan tidak disengajakan. So dalam isu ini kedua-dua parti nampaknya terlibat, dan Barisan Nasional menunjukkan kematangan, ketinggian budi daya kepimpinan apabila Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri meminta maaf dengan pada saya cukup ikhlas kerana maksud ucapan itu memberi makna, memberi dua makna, dan akhirnya sebagai pemimpin dan sebagai manusia kita tak lepas daripada kesilapan. Dan saya percaya para pengundi menerima permohonan maaf daripada Timbalan Perdana Menteri yang pada saya sangat ikhlas itu dengan hati yang terbuka. Ini menunjukkan ketinggian budi. Namun begitu ada juga kesilapan yang disengajakan, seperti di pihak pembangkang yang cukup terdesak atas apa juga alasan mengeluarkan gambar yang cukup jelas, tetapi sehingga hari ini saya tak dengar pun permohonan maaf dibuat kepada pengundi ataupun kepada keluarga Allahyarham. Jadi ini saja dah boleh membezakan keikhlasan kepimpinan yang ada. Jadi pada saya mungkin ini boleh jadi satu pengajaran kepada kita semua. Namun begitu ia juga boleh jadi satu pertimbangan kepada mereka yang melihat kelaku, perangai dan sikap di kalangan pemimpin yang kalau saya lah menjadi pengundi, saya boleh melihat dengan jelas siapa yang ikhlas, siapa yang tidak dalam kita menghadapi 4 hari bulan nanti. Keikhlasan Tan Sri Muhyiddin dalam soalan berkenaan adalah berkenaan dengan gula. Jadi seolah akan salah tafsir soalan itu maksud saya. Dia ada yang disengajakan, ada yang tidak disengajakan. Dan mengenai Tan Sri Muhyiddin, dia bercakap tentang satu perkara yang memberi makna yang berbeza kepada pendengar, dan dia minta maaf secara terbuka dan ikhlas kalau maksudnya itu diterima lain oleh para pendengar. Tapi yang satu lagi itu memang jelas dengan mempunyai niat untuk berkempen, tetapi terbukti palsu, tetapi tidak minta maaf. Sebagai pimpin muda, bagaimana untuk melihat keikhlasan Tan Sri dalam soal begini? Saya rasa ini adalah nilai budaya yang perlu orang muda pertimbangkan dengan baik untuk dijadikan teladan. Kalau kita menolak nilai budaya yang baik, maka akhirnya nilai itu akan pupus. Maka membesarlah kita dalam budaya yang tidak menguntungkan, memalsukan fakta, enggan minta maaf apabila melakukan kesalahan, apatah lagi menyalahkan orang lain pula selepas kita tersilap. Ini budaya yang tak bagus untuk diikuti, dan kita kena sekat daripada ia menular dan berkembang di kalangan masyarakat, terutama generasi muda yang akan membesar mengisi kepimpinan negara. Tinggal lagi beberapa hari kempen itu tidaklah berani hijrah mengundi di Sungai Lemak. Bagaimana Datuk melihat perkara? Saya rasa akhirnya pengundi akan buat keputusan. Kerajaan sentiasa berikhtiar untuk memajukan rakyat dan membangunkan negara. Barisan Nasional mempunyai manifesto yang sangat jelas untuk kita laksanakan, tapi tepuk sebelah tangan tak boleh. Kita perlukan sokongan daripada semua, dan saya merayu kepada pengundi di sini untuk memberikan peluang dan sama-sama melakukan penghijrahan kepada satu yang baik. Antara berani hijrah dengan isu semasa yang dimanipulasi termasuk GST tu. Dah baru Johor Tan Sri Muhyiddin pun dah sebut semalam, Johor dah balik macam-macam. Datuk melihat perkara ini adakah bakal menenggelamkan berani hijrah dan sebagainya? Tak, dia gini, dia satu hakikat yang perlu kita hadapi.
Satu lagi andaian yang kita pun tak tahu betul atau tidak dakwaan yang diberikan oleh pembangkang. GST pada saya adalah satu hakikat dalam sistem ekonomi dunia yang rata-rata seluruh negara di dunia ini menggunakannya. Itu hakikat. Kalau kita nak buat pertimbangan, kita tengok kepada fakta. Tetapi apa yang dibangkitkan oleh parti lawan adalah satu andaian, gambaran yang dia sendiri pun tak boleh bagi jaminan terhadap apa yang dia nyatakan. Apatah lagi, dia tak ada pun satu cadangan balas terhadap perkara tersebut. Jadi dia hanya hidup dengan perkara-perkara yang berani dilaksanakan oleh kerajaan. Dia tak bawa benda baru. Dia hanya mempersoalkan apa yang dibuat oleh kerajaan. Dan saya nak beritahu, sebenarnya daripada kita sebelum merdeka sehingga hari ini, ada banyak keputusan kerajaan yang pembangkang tak pernah sokong pun. Tetapi akhirnya ianya menjadi satu benda yang baik. Kita ambil contoh macam Felda. Waktu nak buka rancangan Felda, ramai tak setuju. Ramai kata kenapa hantar orang Melayu duduk dalam hutan. Hari ini dah mula pula dia berbahas terhadap kejayaan Felda. Walaupun satu peringkat dia kata Felda ni bankrupt, tetapi hari ini dia juga secara tak langsung menerima bahawa keputusan itu tepat. Tapi kalau kita tak berani buat keputusan pada tahun 50-an dulu, maka tak ada Felda hari ni. Akan ada 2 juta warga Felda yang tak ada tanah, tak ada kehidupan. Jadi ini adalah satu keberanian kerajaan yang banyak lagi contoh kalau saya nak bariskan di sini, seperti pembinaan jembatan Pulau Pinang. Dulu dia tak setuju, hari ini dah buat nombor 2. Kita buat KLCC, dulu dia kata membazir, hari ini sudah menjadi pengiktirafan dunia. Kita pernah buat SIC, dia kata membazir, hari ini Singapura pun kata kita patut buat SIC lebih awal daripada Malaysia. Jadi banyak contoh, termasuk Putrajaya yang dulu dia kata dia nak lelong, tapi hari ini dia berebut nak ke sana. Jadi rakyat kena timbanglah siapa sebenarnya yang berani buat keputusan walaupun tidak popular, siapa yang menentang pada ketika itu dan akhirnya mengaku benda itu juga baik. Jadi jangan kita terjerumus dengan mainan politik. Mereka-mereka yang berkepentingan, hanya orang pengundi Sungai Limau yang mampu membuat penghijrahan dengan berani. Kita hanya menawarkan apa yang kita percaya dan kita yakin sebagai benda yang akan memberi faedah kepada penduduk dan pengundi di Sungai Limau ini.